Hai semua, saya Cikgu Isadia. Pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan kata terbitan. Dalam video ini pada kali ini saya akan menunjukkan fungsi ataupun penggunaan imbuhan dalam membentuk terbitan. Seterusnya info bahasa dalam penulisan, info bahasa dalam penulisan kata terbitan. Kemudian kesalahan penggunaan terbitan dan seterusnya dengan penggunaan. Sama-sama kita belajar, insya-Allah. Baiklah, pembelajaran kita adalah kata terbitan. Sebelum saya masukkan, sebelum kita teruskan, kata terbitan ini adalah sangat penting untuk awak menguasai kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, kata bilangan, kata tanya, apa lagi, kata majmuk, kata ganda, kata tunggal. Semua itu awak boleh kuasai sebelum masuk kata terbitan. Alright, kita teruskan. Apa itu kata terbitan? Kata terbitan adalah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Kata terbitan ini terhasil daripada proses pengimbuhan. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Maksudnya, imbuhan bertemu dengan kata dasar, jadilah kata terbitan. Kata terbitan ini hasil daripada imbuhan. Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan, apita, imbuhan sisipan. Apabila berlakunya proses pengimbuhan, makalah terhasil kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan apitan dan kata terbitan sisipan. Apabila kita berlakunya proses pengimbuhan, maka terhasillah sesuatu kata terbitan, betul? Bila terhasilnya kata terbitan, maka setiap fungsi imbuhan tersebut, imbuhan-imbuhan yang kita gunakan, akan menjadikan makna yang baharu dan tentunya akan menghasilkan perkataan barulah, makna yang baru. Contohnya, seperti ini, imbuhan digunakan untuk membentuk kata nama terbitan. Imbuhan yang saya akan terangkan ini akan membentuk kata nama terbitan. Macam mana tu? Contoh dekat sini, imbuhan awalan. Imbuhan awalan per, ke. Imbuhan akhiran an, imbuhan apitan pean, peran, kean. Semua yang imbuhan yang ada dalam ini, apabila digunakan pada kata dasar, maka dia akan jadi kata nama terbitan. Semua imbuhan yang bertemu dengan imbuhan yang saya letakkan dekat sini, maka dia akan bertukar menjadi kata nama. Contoh kata dasarnya asalnya kata kerja. Tapi bila dicampur dengan imbuhan yang saya letak ni, ni contohlah maka dia akan jadi kata nama terbitan. Dia akan ditukar panggilan dia kata nama terbitan. Ini adalah sedikit ulasan ke. Dalam penulisan awalan ke, imbuhan ke yang digabungkan dengan angka mesti dirangkaikan dan dibubuh tanda sempang. Contohnya ke sempang 21. Apa imbuhan ke yang bertemu dengan nombor, nombor mesti diletak sempang. Tapi kalau dia bukan nombor, dia adalah perkataan, contoh kedua, ketiga, nombor perkataan tak perlu letak sempang atau dijarakkan rapat je lah, kedua. Kalau jumpa angka nombor ni. Sama juga dengan an. Kalau awak jumpa akhiran an bertemu dengan nombor, mesti ada sempang. Kalau dalam ejaan tak perlu disempangkan. Info yang lain. Akhiran an yang membentuk kata bilangan himpunan membawa makna beberapa. Oleh itu, dalam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh disertai kata bilangan yang lain. Contoh yang saat ini perkataan yang salah. Pembentukan padang pasir itu mengambil masa beberapa ribuan tahun.
ia salah. Okey, jawapan yang betul adalah pembentukan padang pasir itu mengambil masa ribuan tahun. Maksudnya an ni apabila bertemu dengan kata an ni bila bertemu dengan kata bilangan, okey, dia dah menunjukkan beberapa. Okey, ribuan ni dah menunjukkan beberapa, tak perlu lagi tambah beberapa. Okey. Seterusnya, imbuhan yang digunakan ini akan membentuk kata kerja terbitan. Okey. Kata kerja ni kita kena tahu kata kerja ni ada banyak. Okey, kata kerja transitif, kata kerja tak transitif, kata kerja pasif. Okay. Kata kerja ni paling awak perlu kuasai. Okey. Okey. Kata kerja ini imbuhan-imbuhan yang digunakan ini akan membentuk kata terbitan, kata kerja terbitan. Okey, imbuhan yang kita gunakan ini antaranya memper, ikan, mekan, mei, mempekan. Apabila kita guna saja imbuhan ini yang saya senaraikan ini, maka dia jadi kata kerja. Okey. Dalam binaan ayat, kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata adjektif tidak boleh disertai akhiran kan apabila mengguna awalan rangkap memper. Maksudnya apabila kata dasar tersebut adalah kata adjektif, okey, contohnya lebar. Lebar itu adalah kata adjektif. Itu adalah kata lebar tu kata dasar, okey. Itu kata dasar merupakan kata adjektif. Apabila bertemu dengan memper, okey, imbuhan memper, okey, dia tidak memerlukan perkataan imbuhan belakang dia kan. Okey, apabila berjumpa dengan kata adjektif tidak perlu tambahkan. Okey, memperlebar, tak ada memperlebarkan. Okey. Seterusnya mengkan dan mengikan. Okey, akhiran kan atau i pada kata yang berapitan mekan, mei dapat berfungsi sebagai sebagai ganti kata sendi. Oleh itu, kata sendi tidak boleh diletakkan selepas kata yang berapitan mekan atau mei. Contohnya, Liza membelikan akan ibunya sepasang subang. Tak perlulah. Okey, jawapan yang betul adalah Liza membelikan ibunya sepasang subang. Maksudnya, akhiran kan ini, okey, fungsinya sudah dijadikan sebagai kata sendi. Tak perlu lagi tambah kata sendi pada ayat selepas itu. Okay. Contoh lain, Farouk suka menzalimi akan kucingnya itu. Okey, tak perlu tambahkan, tak perlu sebab i itu dah menunjukkan kata sendi. Okey, jawapan yang betul adalah Farouk suka menzalimi kucingnya itu. Okey. Okey, ini adalah imbuhan digunakan untuk membentuk kata kerja terbitan. Okey. Seterusnya adalah kata kerja tak transitif. Tadi kata kerja transitif, ini kata kerja tak transitif. Okey, imbuhan yang digunakan apabila bertemu dengan imbuhan-imbuhan ini ber ni, maka dia akan jadi kata kerja lah. Okey, kata kerja tak transitif. Okey. Awalan ber akan bertukar menjadi ber apabila digabungkan dengan kata dasar yang ejaannya bermula dengan huruf R. Okey, asalnya ber, apa-apa perkataan dasarnya R, ada huruf R, dia akan digugurkan menjadi, inilah contoh berambut sama dengan berambut. Okey, R tu akan digugurkan. Okey. Awalan ber akan bertukar menjadi bel apabila digabungkan dengan kata ajar. Okey, belajar. Okey, belajar. Alright. Bagi kata dasar kerja yang menerima awalan ber, huruf R dalam ber digugurkan iaitu bekerja. Okey, bila bertemu dengan kata kerja,
kata dasarnya kerja. Untuk kerja saja, perkataan kerja, okey, huruf R tu digugurkan. Bentuk ini dianggap kecualian. Maksudnya terkecualilah. Okey, sama imbuhan kan pada kata yang berapi tambah. Kan dapat mewakili kata sendi seperti akan, dengan, pada dan tentang. Oleh itu, kata sendi nama tidak boleh digunakan selepas kata yang berapitan berkan. Macam tadilah, mekan tu tidak perlu pun ayat seterusnya ada kata sendi. Okay, sebab kan tu sudah menunjukkan menunjukkan kata sendi lah, kan tu. Okey. Okay, seterusnya kata kerja pasif. Dalam sama juga membentuk kata kerja terbitan. Okey, yang ini pula seterusnya kata kerja pasif. Okey. Yang antaranya adalah imbuhan awalan di dan di per lah. Okey, bila berjumpa dengan imbuhan awalan di atau di per ini, mesti digunakan ayat selepas itu adalah orang yang ketiga. Okey, contoh dalam binaan ayat, kata kerja pasif yang berawalan di digunakan hanya untuk kata diri orang ketiga sahaja. Betul tak? Kalau perasan, kalau kata pasif ni, okey, dimakan oleh siapa? Dimakan oleh mereka. Okey. Mesti ke ayat pasif dia masih ada di, adik-adik, di oleh, objek dia adalah kata ganti diri yang ketiga. Okey. Dalam penulisan, awalan di mesti dirapatkan dengan kata kerja yang menyertai dimakan. Okey. Apa-apa perkataan di bila bertemu dengan imbuhan di bertemu dengan kata kerja mesti dirapatkan. Itu saja awak nak pastikan itu adalah kata kerja atau tidak. Di kalau rapat itu adalah kata kerja. Okey, dalam binaan ayat, awalan rangkap di per yang disertai kata adjektif tidak perlu ditambah dengan akhiran kan. Okey, sama juga. Okey, tidak perlu. Tadi memperlebar, tidak perlu tambahkan sebab lebar itu kata adjektif. Okey, sama juga diperlebarkan. Tak, itu salah. Okey, yang betul adalah diperlebar. Okey. Tak perlu bila bertemu kata dasar itu adalah kata adjektif. Okey, bila bertemu dengan imbuhan memper atau diper tidak perlu akhiran kan. Okey, seterusnya imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata sendi, kata hubung, kata bilangan dan penjodoh bilangan terbitan. Okey, iaitu yang kita gunakan adalah imbuhan se. Apabila bertemu dengan se, okey, dia mesti sama ada akan terbentuknya kata sendi terbitan, kata hubung terbitan, kata bilangan terbitan atau penjodoh bilangan terbitan. Okay. Info, awalan se yang digabungkan dengan kata adjektif menyatakan makna sama dengan. Oleh itu, dalam binaan ayat, kata sendi tidak boleh digunakan selepas kata adjektif yang berimbuhan se. Contohnya, Rahman tidak sekacak dengan abangnya. Ini salah. Okey, tak perlu tambah inilah dengan ni sebab se tu dah menunjukkan sama dengan. Okey. Okey, so jawapan yang betul adalah Rahman tidak sekacak abangnya. Se itu dah menunjukkan sama dengan. Okey, untuk kata adjektif. Okey. Seterusnya, imbuhan digunakan untuk membentuk kata kerja tak transitif, kata adjektif, kata kerja pasif dan kata sendi terbitan. Okay, contohnya perkataan imbuhan kalau bertemu dengan imbuhan ter ni, okey, sama ada dia akan terhasil kata kerja tak transitif, kata kerja adjektif, kata kerja pasif atau kata sendi. Okey, info. Awalan ter yang digabungkan dengan kata adjektif tidak dapat berfungsi sebagai predikat ayat. Contohnya, Hasib tergemuk di dalam kelasnya. Salah. Sepatutnya Hasib paling gemuk di dalam kelasnya. Okey, dia tak boleh letak dalam tidak dapat berfungsi sebagai predikat ayat. Okey, dia tidak dapat berfungsi. Okey. Okey, imbuhan sisipan digunakan untuk membentuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Biasanya imbuhan sisipan ini kita
kita tak perasan pun sebenarnya dalam tu ada imbuhan. Okey, imbuhan sisipan ni kadang-kadang kita tak perasan pun. Yang sebenarnya perkataan itu adalah kata terbitan daripada imbuhan sisipan. Okey, ini adalah perkara yang ringan sahaja. Kadang-kadang kita tak pernah jumpa. Okey. Okey, contohnya lah gelanggang. Sebenarnya perkataan asalnya ganggang, tapi bila diletakkan imbuhan sisipan dia jadi gelanggang, gegak, gelegak, getak, geletar, macam itulah. Okey, sebenarnya kita tak perasan, kita selalu cakap, kita fikir itu adalah perkataan dasarnya, tapi tak, sebenarnya itu adalah terdapatnya imbuhan sisipan di tengah ayat. Okey. Okey, inilah contoh kesalahan penggunaan kata terbitan. Okey. Contohnya ayat dia adalah daun kelapa di tepi pantai itu kelihatan melambai-lambai apabila ditiupi angin pada waktu petang. Okey, perkataan yang salah adalah ditiupi. Perkataan yang betul adalah ditiup. Kenapa? Ayat ini mengandungi kesalahan imbuhan kata kerja pasif. Okey, ditiupi. Perkataan ini tidak memerlukan imbuhan apitan di kerana imbuhan kata kerja pasif di sudah memberi makna yang tepat, iaitu yang berasal daripada kata kerja aktif meniup, bukan meniupi. Okey? Jelas? Alright. Seterusnya, contoh kesalahan yang biasa. Mak Mina sedang memberikan kucingnya makanan berupa dijiring. Okay, nampak macam betul. Sebenarnya yang salah adalah memberikan. Okey, jawapan yang betul adalah memberi. Kenapa? Penggunaan kata memberikan salah kerana perkataan tersebut membawa maksud menyerahkan sesuatu. Hal ini bermakna objek kepada kata kerja transitif memberikan mesti merupakan benda atau perkara dan bukannya penerima, iaitu objek bernyawa. Oleh itu, perkataan memberi mesti digunakan kerana objeknya yang mengikutinya ialah kucing, merupakan penerima, iaitu objek bernyawa. Senang cerita, perkataan kan ini, okay, bila berjumpa dengan akhiran kan, memberikan ni kan, ayat seterusnya mestilah objek yang tidak bernyawa. Okey. Kalau dia objek yang seterusnya ni, kata kerja dia objek bernyawa, seterusnya contoh objek dia adalah bernyawa. Okey, dia mesti i. Okey, i. Sama juga menghadiahkan, menghadiahi. Okey. Okey, seterusnya kerja-kerja memperlebarkan jalan di kampung saya sedang digiat jalankan. Okey, yang salahnya memperlebar. Macam betul lah ni saya cakap ini, lebar ini adalah kata adjektif. Memperlebarkan salah sebab sama ada jawapan yang betul adalah memperlebar atau melebarkan. Kerana kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan apitan memperkan. Contoh kesalahan lain adalah seperti mempercepatkan, memperbesarkan, memperceriakan dan sebagainya. Semua ini perkataannya salah sebab dia adalah adjektif. So tak perlu pun menggunakan apitan memperkan tu, hanya menggunakan memper sahaja. Okey, latihan. Dalam petikan di bawah ini terdapat 4 kesalahan tata bahasa. Gariskan 4 kesalahan tersebut dan tulis jawapan pada ruang yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat ini semula. Alright, okay, contohnya aspek sosial juga mempengaruhkan murid merokok. Alasan utama ialah tekanan oleh rakan sebaya. Kebanyakan daripada mereka mencabar oleh rakan untuk merokok. Murid yang dilibat biasanya terdorong untuk merokok sebagai syarat wajib sebelum diterima dalam sesuatu kumpulan. Antara faktor sosial yang lain termasuklah murid mencontoh ibu bapa, penjaga dan saudara mara yang merokok. Okey, apa jawapan dia? Yang salah, okey, mempengaruhkan, mencabar, mencontohi, dilibatkan. Jawapan yang betul adalah
mempengaruhi. Okey, betul tak saya cakap? Okey, kalau awak berjumpa perkataan ejaan apitan mekan ni, okey, mesti ayat seterusnya bukan objek bernyawa. Okey, jadi dia mesti ditukarkan kepada mempengaruhi, sebab bila bertemu dengan i, okey, ayat seterusnya mesti objek yang bernyawa. Okey, i mesti bertemu dengan objek yang bernyawa. Okey, dicabar. Mencabar, jawapannya adalah dicabar, sebab ini adalah kata transitif, kata kerja transitif. Okey, dicabar oleh rakannya. Rakan ini adalah kata ganti diri yang ketiga. Okey, murid yang dilibat, mestilah salah. Terlibat. Okey, terlibat. Okey, yang seterusnya mencontoh. Okey, mencontoh of course lah salah. Dia mesti mencontohi. I ni ayat objek yang seterusnya adalah bernyawa. Okey, saya betulkan sikit. Alright. Okey, itu saja. Dan seterusnya info bahasa sedikit saja berkenaan dengan imbuhan pinjaman. Okey, awak jangan lupa kita ada imbuhan pinjaman. Sama juga dengan kata, kita ada kata pinjaman, kita juga ada imbuhan pinjaman. Kita biasa menggunakan imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggeris, imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit, dan imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab. Okey, ini adalah sekadar yang benda yang biasalah. Okey, dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing maha, perkataan imbuhan maha ni, okay, mesti ditulis serangkai dengan kata dasar. Serangkai ni maksudnya satulah, gabunglah. Dasar sekiranya kata dasar tersebut terdiri daripada kata nama. Okay, contohnya maha, maha ni adalah imbuhan, bertemu dengan gurunya ada kata nama, mestilah serangkai, dicantumkan, dieja dengan satu perkataan. Okey, mahasiswa, maharani. Okey, seterusnya dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing maha mestilah dijarakkan daripada kata dasar sekiranya kata dasar tersebut terdiri daripada kata adjektif. Tadi kalau kata nama mesti dirapatkan, kalau kata adjektif mesti dijarakkan, seperti maha esa, maha mulia, maha besar. Okey, ini adalah kata adjektif, mesti dieja rapat dan terpisah. Eja terpisah. Okey, dalam penulisan atau binaan ayat, imbuhan asing, anti dan pro yang diikuti dengan kata nama khas mestilah dijarakkan daripada kata itu dan diletakkan tanda sempang di antaranya. Contohnya anti. Anti ni adalah kata imbuhan. Okey, imbuhan awalan apabila berjumpa dengan kata nama khas mestilah ada tanda sempang. Okey. Tapi kalau dia merupakan kata kata nama am, perkataan anti ni mesti dirapatkan dengan perkataan yang lain. Okey, dia samalah, sama-sama, bersama-sama. Okey, kecuali kata nama khas dia mesti tanda sempang. Yang lain, anti itu adalah imbuhan bila bertemu dengan segala perkataan yang lain, kata dasar yang lain mesti dieja rapat. Okey, itu sahaja. Alright, pembelajaran hari ini. Okey, untuk yang pembelajaran seterusnya, insya-Allah saya akan cuba mengajar kamu cara untuk membina ayat. Okey, bagi kertas 2. Alright, terima kasih. Bye. Hai semua. Sekiranya kamu suka dengan video saya pada kali ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey? Bye.